Hello guys, Noxy di sini. So kita akan bincangkan dulu topik pertama berkenaan dengan one hand, dan khususnya kita fokus pada PvP build dulu. Sebab PvE tak ada masalah, semuanya okey, tak ada. Rasanya simple je. Semua orang dah leveling dengan jayanya. Basically build dia sama je untuk one hand. Okay, so basically ni Nox pakai ID Nis dan minta izin tuan dia. So kita akan belajar review dan juga bincangkan tentang Warlock One Hand, sebab Nis dah Warlock kan. So basically first kita kena tahu kelebihan One Hand Wizard ni adalah dia memiliki HP yang tinggi, membuatkan dia ada kekebalan ataupun tankiness dia jauh lebih tinggi daripada Two Hand. Okay, so basically kelebihan bila kita pakai shield ni, dia bukannya ada tambah HP saja, malah dia ada HP regen. So HP regen ni main peranan sangat penting waktu kita KVM ataupun GVG. Okay, sebab kan one hand ni dia punya skill dia ada casting. So dia akan lebih lama kena duduk diam berbanding dengan two hand. Kenapa? Sebab nanti kita tengok build Noxys, two hand ni dia lebih kepada spamming, dia tak ada casting. Tu setup skill Noxys lah. So basically bila nak duduk diam-diam macam ni, waktu casting tu memang kita akan kena pukul. Susah lah nak elak, nak kejar, nak lari ke apa. So waktu kita kena casting tu, kita kena tadah damage dengan cara kita perlukan sedikit magic life steal. Kita boleh dapat pada card dan juga shadow equipment. Dan masa yang sama, yang paling penting sekali, HP regen. So sangat digalakkan untuk kalau ada budget pakai shield gold. Kalau tak ada budget pakai shield white. Shield white yang memory book level 80. Ini memang terbaik. Tapi dia tak akan tambah empan, dia akan tambah final haste. Yang tu build dah akan lain lah. Ini untuk kita bincangkan build ni saja. So sangat pentingnya HP regen dalam KVM, dan pastikan setiap kali nak pakai HP regen, kita punya bag mesti kurang daripada 50% berat. Kalau tidak nanti regen takkan hidup. So kita akan tengok untuk PvP apa item yang Nis pakai. Let's go. Okay, untuk weapon dia akan pakai level 80, sebab dekat level 80 staff biru baru pakai dia elite card slot. So basically Nis pakai dua card clause, which is water and wind attribute 10%, dan juga abyssal night card. Okay, kenapa pakai abyssal night card dan bukan PvP damage bonus Fendak? Sebab ni PvP kan. Kalau kita tengok Fendak, dia tambah magic damage bonus. Okay, tapi kenapa Nis tak pakai? Disebabkan ini adalah kelemahan one hand. One hand dia hanya dapat haste pada talisman saja, dan dia tak mencukupi untuk maksimumkan skill seperti bot. So main peranan yang sangat penting. Contohnya nak level 10, ni pun tak cukup sebabkan tu. So ni level 9. So sebab tu kena pakai card Abyssal Knight. Tapi kalau tak nak pakai bot, boleh je tukar card ni dengan Fendak, tak ada masalah, ikut skill masing-masing. Yang ini untuk Divine Shield masih lagi tidak ada upgrade, jadi satu slot je. Biasalah pakai clause. Seterusnya kita tengok armor. Macam biasa, Scarpete, HP card. Ok, sekarang ni kita tengok dekat accessory. So untuk accessory, macam biasa 3 Obin tu adalah wajib untuk kita anti-stun. 3 Obin dan juga 1 Dark Blinder ada 10%. So total 100% stun resistant. So kita takkan kena stun. Untuk second slot, disebabkan one hand ni quite tanking, jadi kita tak perlu pakai banyak sangat card life steal. Sebab HP regen tu boleh support banyak lah, tak ada masalah. So kita hanya pakai satu saja card. Untuk case ni satu saja card, dan juga lagi 2 kita pakai wind element untuk tambah damage, biar meletup lagi damage wind kita. Untuk headgear, Nis pakai empan dan juga final damage bonus. Kenapa pakai 2 empan? Sebab dalam PvP empan main peranan paling penting. Tapi buat masa sekarang ni, magic damage bonus PvP adalah stat yang paling utama untuk kita boost kita punya damage dalam PvP. Tapi disebabkan Nis ni enchant dia all INT. Bila all INT, memang susah nak pakai PvP punya accessory. Kalau pakai accessory, hilang banyak magic attack.
So damage dia akan drop banyak-banyak. Itu kelemahan bila kita enchant full INT. So disebabkan enchant ni dah terlajak sebelum PvP accessory dikeluarkan. So dalam case ni dia hanya increase dia punya damage PvP dia dengan mempunyai empan yang tinggi. So sebab tu dia pakai shield ni. Ada shield magic damage bonus, tapi Nis pakai shield empan sebab nak dapatkan empan yang tinggi pada weapon dan juga daripada shield. So empan at least boleh cecah 200 empan untuk PvP, dah consider sedap dah. Ini untuk start raw 85%. Untuk final empan ni adalah 152. So total dalam 230 empan. Memang sakit damage ni hanya datang daripada empan saja tanpa damage bonus yang tinggi. Ni 35% ni datang daripada shadow equipment dia. Untuk lifesteal, Nis punya lifesteal 26%. Okey, walaupun dia pakai satu kad saja, mana datang 26% ni, lagi 16 tu adalah pada shadow equipment. So shadow equipment memang perlu up kan bahagian magic lifesteal ni. Dalam case Nis ni dia dah tak cukup material, sebab tu dia tak upkan lagi. Okey, itu untuk item. Item basically memang basic saja dan diingatkan untuk PvP memang perlukan empan yang tinggi. So kalau boleh ada pilihan, pakailah shield gold. So, rasanya shield gold sekarang dah murah, boleh kumpul diamond. Better beli shield gold macam ni, sebab build ni dah cukup sakit dah. Kalau nak comparekan dengan full PvP Noxy, Nis punya build ni walaupun tanpa PvP item dah consider sakit. Macam ni pun dah cukup memadai. So kita tengok seterusnya part yang kedua, kita akan tengok skill Nis. So skill Nis untuk PvP adalah seperti ni. So nanti korang boleh pause kalau nak tiru. Boleh pause dan tengok berapa skill apa yang Nis ambil. So basically nanti korang adjust lah ikut korang punya haste. Pastikan variable cooldown tu boleh tolak habis. Variable cooldown yang contoh kat bawah ni kan, ada variable cooldown ni, pastikan 28% warna biru tu boleh dihapuskan dengan 28% warna hijau. Macam tu saja basic. So passive 2 ni penting ni wajib utamakan 2 ni dulu. So ni adalah skill dia. Alright. So kat sini Nox nak pesan 40 miss ni adalah skill yang paling penting sekali dalam PvP. Kenapa? Jom, jangan abaikan skill tu. Skill tu macam extra free skill untuk you guys. Kalau perasan memang dia hanya tulis dia akan bagi slow punya debuff saja kan, ada slow 26% lah apa semua. Tapi basically dia akan membuatkan next skill, bila orang tu kena je Frosty Mist tu, next skill tu akan buatkan musuh beku. Contoh. Okey, tak nampak lah, dia kena test dekat karakter. So basically macam tu lah, bila kita pakai Fortis Mist, beku ni pun tak nampak kan, ada masalah grafik. So memang macam tu, bila kita buat Fortis Mist, apa normal hit pun, walaupun team party kita yang buat, akan buatkan kita punya enemy tu beku. So Fortis Mist tu adalah skill yang wajib. So kita boleh tengok setting skill ni, tadi dah tengok skill apa yang dia ambil, dan kita tengok setup dia macam mana. Okey, kalau perasan yang kat belakang ni semua auto, kecuali yang depan ni. Yang depan ni kena control manual, sebab kadang-kadang musuh tu lari ke apa, kita kena letak jarak. Inilah one hand memang kena main macam tu. Kita kena agak-agak musuh lari mana, lagi ranger anti. Kadang kita kena tolak ke belakang, so kita kena budget. Kalau kita biar auto je, kadang-kadang dia akan cast dekat diri sendiri macam ni. So ini yang rugi. Nampak bila dia musuh out of range. So basically kita memang kena manual tekan. Ini basic lah. So basically ini adalah Nis punya skill. So dalam case Nis ni untuk PvP dia lebih kepada support dan juga tanker lah. Dia susah nak dibunuh disebabkan HP regen dan juga dia punya lifesteal walaupun sikit. So jadi ini adalah build PvP tanpa sebarang PvP item, and yet dia punya damage sakit. Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya. Ini adalah build yang mesra rakyat tanpa perlu banyak pengubahsuaian daripada PvE punya item. Hanya perlu tukar card dan juga tambah empan yang tinggi. Card dari segi stun resistant je, Obin saja. So jadi basic dia macam tu. Skill semua nanti boleh tiru, nak test, nak masuk arena boleh update.
Okey, itu saja untuk malam ni. Kita dah belajar PvP build Nis. Apa-apa korang nak tanya, nak bincang ke apa, boleh bagi tahu. Alright, thank you guys.